Semangat cekal jiwa berani, sekali genggam jadikan bara. Perubahan sikap harus diuji, kelak sampai ke puncak jaya. Teruskan bersama kami di Hello Malaysia untuk kita bincangkan pada hari ini topik apa itu jihad. Ustaz, kita ada pemanggil dari Bandar Baru Bangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara Zaini, sila. Baik, saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan saya mulakan juga dengan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat dan salam kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang saya hormati lagi saya muliakan Encik Muhammad Rudi. Ya. Dan yang dipandang tinggi lagi dimuliakan serta dihormati Ustaz Ahmad Hafiz Muhammad Alwi. Ya. Al-Bakini. Ya. Baik. Soalan saya begini Ya. Berbalik kepada kisahnya perjuangan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Kita tahu jasanya begitu besar sekali. Ya. Tetapi dan kita tahu seperti mana yang Ustaz katakan tadi bahawa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah berbangsa Kurdish dan bermazhab Sunnah, Syafi'i khususnya. Tetapi sejak tertubuhnya Turki moden sehingga ke hari ini, pihak tentera Turki yang juga ahli Sunnah telah membunuh 400,000 warga Kurdish dan hak asasi mereka dinafikan di Turki. Tetapi negara-negara yang didominasi oleh kaum Syiah seperti Iran dan Iraq memberikan autonomi penuh kepada penduduk dan wilayah Kurdish. Maknanya pihak Syiah di Iran, kerajaan Syiah yang didominasi oleh Syiah di Iran dan Iraq memberi autonomi penuh dan menghormati kaum Kurdish yang bermazhab Syafi'i. Soalan saya, kenapa orang-orang Sunnah sendiri menzalimi kaum Kurdish yang bermazhab Syafi'i tetapi tidak dicela oleh para ustaz kita? Dan golongan Syiah yang banyak membantu Kurdish tetapi dicela sebagai kafir. Dan seperti yang berlaku di Gaza baru-baru ini, penduduk dan pemimpin di Gaza mengucapkan terima kasih dengan sejelas-jelasnya kepada Republik Islam Iran kerana telah banyak memberi bantuan senjata dan wang ringgit kepada rakyat Palestin di dalam melawan kezaliman Yahudi. Tetapi tetap juga para ustaz mengkafirkan mereka. Sedangkan fatwa daripada Al-Azhar University dan Al-Alam Arabita Islami yang berpusat di Al-Makaratul Mukarramah telah pun memberi pengiktirafan bahawa Syiah adalah sah di sisi Islam, seperti mana persidangan di Amman Jordan pada tahun 2005 dengan ditandatangani oleh 500 ulama ahli sunnah yang muktabar dengan pemimpin-pemimpin negara Islam mengatakan bahawa Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, Syiah, Isna Asyar dan juga Ibadi adalah Islam yang sah. Tetapi kenapa perkara ini berlaku? Mohon penjelasan daripada Ustaz yang berbahagia dan terima kasih Hello Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kepada saudara Zaini Bandar Baru Bangi. Ustaz, kelihatan orang Syiah dah insaf, dah taubat nak berbaik-baik dengan orang ahli sunnah. Bagaimana Ustaz melihat isu ini? Subhanallah. Berkaitan dengan isu Syiah yang hebat diperkatakan sekarang ini, terlebih dahulu kita kena melihat rukun daripada pegangan golongan Syiah ini yang perlu kita fahami. Mereka bersikap satu rukun, mereka taqiyah. Mereka berpura-pura, sembunyi-sembunyi, dan mereka itu tidak menzahirkan apa yang sebenarnya ada dalam diri mereka. Tetapi dalam pegangan mereka, mereka itu jauh daripada landasan yang sebenar. Sebab itulah kalau kita melihat di dalam Islam, bahawa sesungguhnya semua amal ibadah seseorang itu nak diterima oleh Allah, sama ada dia membantu orang Islam, sama ada dia menolong sekalipun, dia mesti melihat kepada paksi akidah. Jikalaulah contohnya seseorang yang mengatakan Syiah itu masih lagi betul, walaupun fatwa kita di Malaysia khasnya mengatakan bahawa Syiah tidak boleh disebarkan dan ia boleh menggugat akidah umat Islam, maka perkara ini perlu dijauhkan. Antara perkara akidah yang melibatkan membatalkan iman, antaranya wal'iyadzubillah, dia menyatakan, Syiah menyatakan bahawa Quran yang ada sekarang ini di tangan umat Islam perlu diubah.
dan ia satu perkara yang memberi kesan impak besar kepada kita umat Islam yang seringkali membaca Al-Quran, sehingga kan mengatakan Allah Ta'ala itu berjisim. Jika kita nak lihat Allah boleh tengok dekat cermin, Allah Ta'ala keluar daripada cermin. Ini perkara yang berkaitan dengan akidah. Kalau dan sekarang ini, dulunya di Lebanon contohnya, dan ada golongan Syiah yang bernama Hizbullah, Hassan Nasrullah, mereka menggunakan nama-nama yang sedap. Mereka kononnya membantu umat Islam, tapi sebenarnya ramai lagi ahli sunnah wal jamaah yang membantu umat Islam di Palestin. Nampak zuhur dah. Nampak. Jadi apa yang perlu kita berhati-hati sebagai umat Islam, jangan kita tertipu dengan mereka itu yang menghina Nabi Muhammad, yang boleh menghina akan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Mereka mendewa-dewakan akan Sayyidina Ali. Kan kita menganggap Sayyidina Ali seorang khalifah yang agung, tetapi tidaklah sampai sebagaimana akidah mereka menyatakan wal'iyadzubillah bahawa Allah Ta'ala tersalah menurunkan wahyu sepatutnya kepada Sayyidina Ali. Ini perkara apa? Ini perkara menghina Allah, menghina malaikat Jibril alaihissalam. Sebab itulah soal membantu umat Islam, dia bantu, alhamdulillah. Tetapi soal akidah itu kita perlu jaga, dan perlu kita lihat ramai lagi firqah ataupun kumpulan umat Islam, Ikhwanul Muslimin, yang diasaskan oleh Syahid Hassan Al-Banna. Mereka itu yang banyak membantu, dan dia yang mengasaskan, Syahid Hassan Al-Banna yang mengasaskan Hamas di Palestin. Orang tak lihat benda ini. Surat yang sentiasa kita baca setiap pagi, alhamdulillah, itu Syekh Hassan Al-Banna. Jadi sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, jangan kita tertipu dengan taqiyah. Saya cakap terang, taqiyah, kepura-puraan yang ada dalam diri golongan ini, yang kononnya mereka yang nak mempertahankan Sunni, tapi sebenarnya mereka mengkafirkan ahli sunnah wal jamaah. Mereka dalam buku mereka sanggup nak membunuh orang Islam itu sendiri, tapi dengan cara mereka. Sebab itulah kita dalam tajuk kita berjihad itu sendiri pun perlu kita berjihad untuk mengenali diri kita siapa ahli sunnah, dan juga kita kena berjihad dalam diri kita mengenali musuh-musuh yang menamakan diri mereka dengan nama firqah Islam, tapi sebenarnya mereka nak menghancurkan akidah, syariat dan juga akhlak Islam. Ustaz, saya difahamkan memang selalu kita jemput saudara, ada barangkali kita ada program-program jemput orang Wahabi, jemput orang Syiah, tapi tak datang untuk kita berdebat, berwacana, berdiskusi. Itu tak apa, Ustaz. Yang sedihnya sekarang ni, ada pula saudara Islam kita yang menafikan hak orang Palestin yang berjihad di sana. Bagaimana Ustaz melihat perkara tersebut? Ini satu perkara yang amat biadab kepada umat Islam. Kenapa? Kerana mereka berpegang dengan beberapa fatwa yang dinukilkan oleh orang yang tak sepatutnya mengeluarkan fatwa. Mereka menukilkan daripada tulisan seorang yang bernama Albani, Nasiruddin Albani, yang dia dulunya adalah seorang pembaiki jam, tukang baiki jam, dan tidak ada guru mana-mana pun. Bukankah kita mengetahui disiplin ilmu hadis, orang yang nak mensahihkan dan nak mendhaifkan sesuatu hadis itu adalah mereka yang menghafaz hadis. Dia menyatakan sendiri, Albani menyatakan sendiri, saya tidak menghafaz hadis, walaupun 10 pun tak hafaz hadis. Jadi golongan ini mengambil fatwa fahaman Albani ini dengan mengatakan bahawa tidak ada jihad di Palestin, sehingga kan dalam fatwanya mengatakan yajibu an yakhruju, wajib mereka itu orang Islam di Palestin keluar, biar orang Yahudi duduk situ. Jadi perkara ini perkara yang melibatkan maruah umat Islam, maruah tanah orang Islam, maruah bumi suci yang ketiga yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini bertompikan nama ustaz, keluar dalam YouTube, dalam media elektronik dan sebagainya. Mereka kata orang Islam tak perlu berjihad di Palestin. Jadi kita minta sahabat-sahabat sekalian agar kita tergolong daripada kalangan orang yang mengambil tahu tentang keadaan umat Islam di Palestin. Contohnya Rasulullah mengatakan man batat wa man lam yahtamu bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa tidur tak ambil kisah
tentang keadaan orang Islam, maka dia bukan daripada kalangan orang Islam itu sendiri. Jadi sesiapa pun yang bercakap tentang menghina umat Islam di Palestin dengan mengatakan tak perlu berjihad di Palestin, maka ini berlawanan dengan konsep yang disebut dalam hadis yang saya dibacakan tadi. Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fathi illa al-jihad wan niyyah. Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah kecuali ada lagi hijrah, jihad perlu ada. Dan juga hijrah niat perlu ada. Dalam hadis yang lain, kita perlu meletakkan dalam diri kita sentiasa berhijrah, sentiasa berjihad. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, la tanqati al-hijrah hatta tanqati at-taubah wa la tanqati at-taubah hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha. Tidak terputus akan hijrah itu kecuali tidak terputus hijrah itu selagi mana kita mesti sentiasa bertaubat kepada Allah, dan tidak ada putusnya taubat itu sehinggalah matahari itu terbit di sebelah barat. Maknanya bersungguh-sungguh kita berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala, terutama umat Islam di Palestin yang kita mampu apa? Kita kalau mampu untuk memberikan makanan, memberikan pakaian, dan sekurang-kurangnya kita berdoa kepada Allah Ta'ala untuk diberikan kemenangan kepada umat Islam di sana, dan mereka kena terus duduk di sana mempertahankan hak tanah mereka, terutamanya agama mereka yang mana mereka berada di bumi Anbiya yang sangat mulia itu. Itu keadaan di bumi Anbiya, Ustaz, kita melihat mereka bersungguh-sungguh. Dan saya tertarik dengan keadaan dalam negara kita, bahawa kalau kita tengok, Ustaz, cerita P. Ramlee, 30 cerita P. Ramlee, tak sampai 5 adegan dalam cerita P. Ramlee kita tengok orang tutup aurat. Ada yang tutup aurat pun dalam adegan yang minta derma tu, tolong kami. Dan saya tengok benda ni adalah satu sungguh-sungguh pemimpin bersama rakyat sungguh-sungguh memurnikan akidah, akhlak. Dan bagaimana pendapat Ustaz dengan keadaan negara kita? Sungguh-sungguh bersungguh-sungguh dalam menjaga syariat adalah perkara yang sangat besar. Sehingga kan ia merupakan satu jihad yang besar. Dan untuk kita mengubah diri kita daripada perkara yang berkaitan dengan aurat, contohnya Zodi mengatakan, bagi orang yang dah kebiasaan hidupnya dengan mendedahkan aurat, kalau dia nak pakai tudung contohnya, ataupun nak menutup badan dia dan sebagainya, satu perkara yang amat janggal, amat susah. Tetapi apalah salahnya mereka berjihad? Sama ada mereka itu daripada kalangan orang yang berpengaruh, ataupun daripada orang yang biasa, tetapi hukum syariat Islam perlu berjihad. Dan jihad kita ini matlamat dia adalah akhirat. Bukan kita nak malu dengan orang, tak. Bukan kita nak jaga hati orang, tak. Ini tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu satu kefarduan yang difardukan oleh Allah Taala ke atas setiap orang Islam agar menjaga akidah dia, syariat dia, dan juga akhlak dia. Untuk diri siapa? Untuk diri dia sendiri. Sebab itulah Rasulullah SAW mengajar isteri-isterinya, mengajar anak-anak perempuannya agar sentiasa mengutamakan tentang masalah mentauhidkan Allah, tentang perkara bab syariatnya dan juga akhlak. Dan Rasulullah SAW bukan setakat daripada segi perbuatan, bukan setakat daripada segi perkataan. Perbuatan itu sendiri pun anak isterinya boleh mengikut akan akhlak Nabi Muhammad SAW. Saya nak bagi contoh. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan dengan jihadnya dalam melakukan amal ibadah. Sayyidatina Aisyah mengatakan bahawa kami bila tiba je waktu azan, bila tiba je laungan azan, Nabi Muhammad SAW kami lihat pucat. Nabi Muhammad tak duduk gundah gelandah, tak duduk diam. Tak sedap dia tengok Nabi Muhammad, tak. Itu keadaan Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab dia nak mengabdikan diri kepada Allah bersungguh-sungguh, sehingga dia tak kenal. Sayyidatina Aisyah mengatakan seolah-olah Nabi Muhammad tak kenal kami. Sebab apa? Mereka, yang Nabi Muhammad SAW nak melakukan amal ibadah, berjihad dalam melakukan amal ibadah. Apatah lagi kita umat Nabi Muhammad, kena bersungguh-sungguh mengikut jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah daripada perkara yang wajib pun bersungguh, perkara yang sunat pun sungguh, perkara nak meninggalkan maksiat pun kita bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadi orang yang bersungguh-sungguh. Kita akan teruskan bersama-sama Hello Malaysia pada malam ini. Pecah kaca, pecah gelas. Sudah baca, harap balas. Teruskan bersama kami.